أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Okey, bagi memberkati majlis kita pada sesi live kali ini, sama-sama kita buka dengan mulut kitab Al-Fatihah. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik, yang pertama sekali saya mengalukan kehadiran yang berbahagia Encik Muhammad Nizam bin Haji Yahya, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Maulid, Encik Muhammad Fauzi bin Abidin selaku Pengurus Bahagian Pembangunan Insan Maulid, yang berusaha Encik Afandi bin Yaakob, Timbalan Pengurus Bahagian Pembangunan Insan Maulid, Ustaz Abdul Halim bin Sulaiman, Ketua Unit Prasekolah Maulid, Barisan AJK Pelaksana yang bertukus lumus menganjurkan program talk show atau sembang santai kali ini. Okey, yang dihormati panel jemputan Prof Dr. Bustam Kamri. Apa khabar Prof? Semoga sihat. Dengar suara saya tak? Dengar. Okey, alhamdulillah. Okey. Terlebih dahulu saya nak beritahu, kadang-kadang kawasan internet di tempat saya ada terganggu, mungkin akan berlaku keluar masuk. Okey, insya-Allah. Okey, dan tetamu undangan yang dijemput secara mengejut. Terima kasihlah Cikgu Sauneh kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Jadi selamat malam. Okey. Seterusnya turut tidak dilupakan para guru, ibu bapa dan tuan-puan, saudara-saudari yang diraikan yang turut serta dalam siaran langsung pada malam ini. Semoga kalian semua beroleh barakah dan rahmat serta manfaat dalam majlis ilmu ini. Jadi bersama saya sekali lagi lah untuk bertemu kali ini untuk show kali yang ketiga. Jadi sebagaimana firman Allah SWT, yarfa'illahu alladhi amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa kata Allah? Kata Allah supaya orang yang menuntut ilmu ni Allah akan meninggikan darjat bagi orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di kalangan kamu beberapa darjat. Jadi sungguh beruntunglah siapa yang hadir pada hari ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang ditinggikan darjat kerana kita sama-sama menuntut ilmu atau sama-sama kita berada dalam majlis ilmu ini. Dan untuk suka saya ingatkan kepada semua ibu bapa, guru, tuan-puan, saudara-saudari yang bersama kita dalam sesi live kali ini, kita berharap kalian semua sudi like dan share supaya kita tergolong dalam apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Kita menjadi orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Okey, sekiranya juga ada soalan kepada panel jemputan kita pada malam ini, boleh tuan-puan atau guru-guru, ibu bapa letakkan soalan di ruang komen di dalam Facebook. Jadi dalam GM ni untuk pengetahuan panel lah, kita je yang ada. Jadi kita tak dapat baca lah komen mereka. Jadi yang akan mengkondak untuk komen-komen ni InsyaAllah daripada pihak teknikal sendirilah, yang sama-sama nanti saya akan ajukan soalan tersebut, saya akan bacakan soalan tersebut dan untuk kita minta panel ulas dan boleh jawab sedikitlah, sedikit. Okey. Jadi namun sebelum kita meneruskan program talk show kita pada malam ini, kiranya saya memperkenalkan terlebih dahulu sedikit sebanyak latar belakang panel kita yang saya kira rata-ratanya telah ada yang juga mengenali, ada juga yang tidak mengenali, tapi saya akan
jelaskan, saya akan kenalkan supaya kita di luar sana tidak tertanya-tanyalah siapakah panel jemputan kita pada kali ini. Okey, panel utama kita pada hari ini iaitu Profesor Dr. Bustam Khamri. Beliau merupakan seorang pemegang ijazah kedoktoran yang pertama doktor yang pertama dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak dari Universiti USA. Saya nak sebut nama universiti pun susah. University of Massachusetts. Itulah saya nak sebut pun susah. Saya takut tak bagi. Salah sikit kan. Okey. Daripada USA lah. Dan beliau juga pemegang ijazah master dalam bidang sains iaitu Early Childhood Education, dan beliau pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Jadi kalau selepas ini ada ibu bapa atau guru-guru ingin pendidikan awal kanak-kanak untuk anak-anak, boleh direct, boleh tulis di ruang komen. Nanti insyaAllah kalau siapa yang terpilih, kita ada masa, sebab kita ada masa kecederaan. Kalau ada masa kita akan bacakan. Okey. Seterusnya, kepakaran beliau dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, dan beliau juga adalah pengubal kurikulum pendidikan awal kanak-kanak bagi Kementerian Pelajaran Malaysia. Seterusnya menjadi panel penasihat bagi Jabatan Perpaduan Negara, KEMAS, dan juga penasihat kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan paling hebatlah, so far Alhamdulillah paling hebat, panel akreditasi negara LAN atau dipanggil dengan Malaysian Qualification Agency untuk pengiktirafan program pendidikan awal kanak-kanak. Okey, itu adalah ahli panel kita yang utama. Ahli panel kita yang istimewa, yang didatangkan khas daripada Sabah. Iaitu nama beliau adalah Cikgu Sauneh Maloy, asal daripada Sabah. Apa khabar, Abah? Itu saja yang saya tahulah. Khabar baik, Bah. Okey, beliau sekarang ni sedang menuntut pada peringkat master dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak di UPSI, dan berpengalaman menjadi seorang guru prasekolah selama 16 tahun. Betul tak? Betul ke Cikgu Saunah? Betul Cikgu. Jadi kita bolehlah ambil pengalaman beliau, boleh menjadikan sebagai inspirasi buat kita, terutama guru-guru yang di luar sana, guru pendidikan prasekolah, guru-guru sekolah rendah. Boleh kita ambil manfaat daripada beliau. Okey, dan beliau juga dikatakan hebat juga. Beliau merupakan seorang jurulatih muzik dan sukan prasekolah di Pejabat Pendidikan Daerah Petani Perdana. Betul kan, Cikgu kan? Ya, betul. Okey. Terima kasih Cikgu kerana sudi menerima jemputan kami di last minute ni. Sama-sama, saya cubalah. Okay, alright. Okay, Prof. Bustam, boleh kita mula kan soalan yang pertama ni? Ya, saya. Okay, Prof. Bustam. Silakan. Okay. Diharap Prof. Bustam dah bersedialah untuk soalan yang akan dilontarkan. Banyak peluru berpandu yang telah bersiap untuk Prof. Bustam. Okey, kita harap Prof kekal, harap line internet kekal stable sepanjang perjalanan program talk show kita. Okey, Prof. Kita selalu dengar belajar sambil bermain. Pada sisi lain, bermain ini satu fitrah, dan Rasulullah SAW pun meraihkan anak-anak ni bermain, sebagaimana kalau kita tengok kalau kita tengok dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika itu dia bermain dengan patung. Ketika dia bermain dengan patung, ketika itu datanglah Rasulullah SAW saat dia bermain patung bersama dengan kawan-kawan dia. Bila Rasulullah masuk, dia pun sorokkan mainan tersebut. Tetapi bila Rasulullah sampai kepada Aisyah, dia ambil mainan tu, dibagi balik. Maksudnya dia raikan. Jadi Islam itu pun mengiktiraf permainan itu sendiri. Tapi kami sebagai guru, ibu bapa, ada yang berkeinginan tahu apakah maksud sebenar belajar sambil bermain. Belajar ni ada bermain ke? Apakah ia telah wujud lama, atau kita sebenarnya yang ketinggalan dalam memahami istilah itu, atau juga kita merasa ia sekadar istilah. Biasa tadi kau wawarkan bermain sambil belajar. Tapi apa sebenarnya istilahnya? Dan kita tengok juga banyak industri mengangkat dijulang, media-media pun menjulang
bermain sambil belajar. Tanpa kita ketahui mesej atau gagasan yang dibawa dalam istilah atau bermain sambil belajar. Jadi saya mempersilakan Prof untuk mengurai apakah maksud sebenar belajar sambil bermain. Silakan. Terima kasih saudara Abdul Khalim, Muhammad Anwar, dan terima kasihlah pada Maurid kerana mengundang saya untuk berkongsi. Sebenarnya saya ni orang lama lah dalam bidang ni. Usia pun dah menjangkau ke 68. Jadi saya bergiat cerita sikit lah dalam pendidikan awal kanak zaman tahun 70-an lah. Rasanya orang belum lahir lagi lah pengurusi dia kan. Betul. Jadi soal main ni dari zaman Rasulullah. Kalau dalam Islam pun dikenal tapi ramai sejarah tidak melihat situ. Kemudian bila zaman ke-8 di Eropah, mereka mengambil pengetahuan itu dan dibawa oleh Froebel. Dia dipanggil gift itu main. Lepas tu barulah dia ubah suai oleh Montessori dan beberapa penyelidik-penyelidik di barat sana. Dan memang pendedahan saya dalam akademik mungkinlah lama tu tidaklah dalam belajar dekat di barat sana dekat 10 tahun jugalah. Jadi waktu itu kanak-kanak penting dalam pendidikan awal kekanak ni main ada diterapkan dalam semua dia punya tadika. Jadi keperluan main sangat menjadi satu keperluan. Tapi oleh kerana kita ni yang terlibat dalam pendidikan awal kekanak, belajarnya dulu kerana kita tidak cara formal, cara melihat secara menyeluruh itu main tentang main, maka pengajar-pengajar itu tidak dapat menyampaikan arti kata sebenar main sambil belajar. Sebenarnya kalaulah saya balik daripada Amerika tahun 2001, saya sebagai orang yang pemegang ijazah yang berkesan tinggi awal kanak-kanak, kita baru nak memulakannya. Walaupun permulaan tu di awal 90-an itu cara tidak langsung. Jadi guru-guru di sana, guru di tadika sendiri dah ada yang berkelulusan doktorat di tahun-tahun 90-an di sana. Dan nak jadi guru tadika pun sekurang-kurangnya ada sarjana. Jadi memang seperti kata pengurusi tadi, kita memang dah tertinggal jauh ke belakang. Dan sekiranya kita menidakkan main sambil belajar itu, maknanya kita di dalam kepompong seolah tempurung beralih tempat. Jadi kita menidakkan dari segi sejarahnya, dari segi kajiannya, dari segi teori apa pun. Sebab definisi main itu pelbagai. Kalau kita tanya orang psikologi, dia kata untuk kejiwaan, mententeramkan. Kalau kita tanya orang yang fizikal macam Sauni, main tu perlu pada kerana untuk keperluan fizikal diri dia. Kalau kita tanya orang kognitif, mental, dia kata itu sebagai satu terapi dan belajar matematik dan sains melalui proses kanak-kanak itu nak bermain. Kalau kita tanya orang muzik, dia main muzik, dia tak boleh dengan serius, dia kena bermain-main dulu untuk mengenali dan aturannya. Begitu juga kalau kita tanya orang yang bagian sosialisasi, dia mengatakan kanak-kanak atau sosial dan budaya, dia belajar untuk memahami tentang budaya sesuatu itu. Kalau kita bertanya dengan orang komunikasi, itu literasi, dia akan belajar berkomunikasi. Jadi tidak ada satu ketepatan istilah main itu. Main kanak-kanak untuk mengetahui dunia yang sebenarnya daripada yang tak dilatih. Sebab fitrahnya memang kanak-kanak main.
Kalau orang dewasa, main itu untuk riadah. Tetapi kanak-kanak bermain itu adalah untuk belajar. Cukup dengan situ. Kita jangan memikirkan yang bukan. Main, kita kena bezakan main bagi orang dewasa, riadah. Sebab itu orang dewasa bila melihat kanak-kanak bermain, dia kata tidak belajar. Sebaliknya, kalau kita menyelami pandangan kita dengan persepsi kanak-kanak itu sendiri, main itu adalah belajar. Itu yang menyebabkan kita selalu bersalah anggap. Kalau kita lihat tentang Luqman Hakim, tidak akan memberi kepuasan pada selagi manusia itu, dia tak puas hati dengan satu penerangan. Itu salah, ini salah. Tapi bagi saya dan pendidik awal kanak-kanak, itu mestilah berada di satu landasan yang betul bahawa main itu adalah satu keperluan dan naluri semula jadi kanak-kanak, belajar sambil bermain. Dan bagaimana cikgu pula nak mengaplikasikan main dalam pengajarannya. Jadi dalam satu kurikulum keseluruhannya, elemen main tu perlu ada. Katakanlah nak mengajar nyanyi, dia tidak kata cikgu Sauner kan, dia nak mengajar menyanyi takkan nak suruh menghafal seni kata dia mesti menyanyi atau muzik ni macam bercakap tau. Dia berbalas-balas kan, kalau dia letak dia satu beat, sana pun jawab satu beat. Dia main bertepuk-tepuk. Jangan terus pegang gitar ataupun dan sebagainya. Cikgu pun lari ni nak belajar muzik susah ni. Dia satu kemahiran yang jangka panjang. Tetapi kalau dia ambil daripada awal kita mendodoi anak kan, itu pun muzik, irama dan bunyinya. Dan tak semesti menyanyi dengan perkataan yang banyak-banyak. Kalau nak mengajar abjad ataupun alif bata, kalau dilagukan itu dah kira muzik kan, A, B, C, itu baru sedap. Kalau kita tak bermain secara serius, A, B, C, dia pun tak seronok. Dan adalah sesuatu main yang diterapkan supaya dia berkekalan. Sebab main dia untuk belajar. Tak kira lah dia belajar matematik ke sains. Tak kira macam satu sayang sama ibu, maknanya dia tahu nilai satu tu kasih sayang kepada siapa, dua dan sebagainya. Jadi itulah peranan main dalam pendidikan awal kanak-kanak. Wak Imah dalam NAYC, National Education for Young Children di Amerika, menetapkan bahawa kanak-kanak platform utamanya belajar menerusi main diikuti dengan berbagai strategi dan juga arahan. Itu pentingnya main. Jadi hasil daripada situ dan terbukti menerusi belajar main ini, kadang-kadang orang bertanya, apa kesannya? Halo, saya minta lah pendidik awal kanak-kanak yang nak membangun kurikulum perlulah dia matang dulu. Dia kena belajar. Bukan setakat ijazah pertama, kedua, ketiga. Dan ijazah ketiga tu, kedoktoran pun dia kena melihat dari segi perspektif industri. Bukan hanya sekadar menyelidik aja, tetapi dia lihat dengan industri dan kebenaran. Dia umpama macam cerita Arnab dengan kura-kura lah. Kalau kita nak kura-kura, kita lupakan main tapi cepat. Arnab tu penat, sebab itu tengah jalan dia berhenti. Tapi sebagai kura-kura, mendidik anak ni kena bersabar. Kalau di Amerika, kita lihat orang nak bertanya, apa buktinya? Dalam pendekatan high scope. High scope tu sejak lahir dikaji sampai orang tu berusia 60 tahun ke atas. Kajian itu. Bukan tahun ni kita kaji, tahun depan kita nampak hasilnya pada kanak-kanak. Sebab guru tadika saya anggap ialah arkitek kemanusiaan. Kita sebagainya membentuk ke arah mana manusia itu. Jadi menerusi pembelajaran main sambil belajar itu, kesannya bukan 2-3 tahun. Kesan impak pada pendidikan yang disampaikan. Kalau Waldorf, kita lihat hasilnya. Bila dia dah besar, dia menjadi pencinta alam semula jadi. Kalau kita lihat Greenpeace di tengah laut, dia sanggup. Kalau orang nak terbang pokok, dia mempertahankan. Dia jadi zoologi, pencinta haiwan.
Ini tidak, dengan haiwan pun kita buang, ada kucing pun kita buang, haiwan peliharaan pun dinyaya. Maknanya sikap itu kita gagal mendidik itu, generasi itu. Untuk setakat ini mungkin saya berhentilah, bagi laluan orang lain pula. Okey. Terima kasih banyak Prof. Okey, kita berbalik kepada Cikgu Sauneh lah. Cikgu Sauneh, tadi kita dah dengar panjang lebar lah bagaimana impak ataupun istilah belajar sambil bermain ni bukan sekadar teori, bukan sekadar istilah, tapi dia memberi satu makna yang sangat cukup mendalam. Okey, kepada Cikgu Sauneh, bagaimana Cikgu Sauneh dalam memahami konteks bermain sambil belajar ni, kemudian dalam aspek kefahaman ni bagaimana Cikgu Sauneh sendiri mengaplikasikan di dalam sekolah sendiri, dan bagaimana juga banyak soalan bertili-tili. Bagaimana juga penerimaan ataupun yelah, kan ini sesuatu yang kadang-kadang jarang dilihat dia adalah sebagai satu teknik atau metod. Tapi kita punya masyarakat sekarang ni exam oriented tu masih lagi orang kata kuat, kukuh lagi dalam diri akademik pelajar tu sendiri. Jadi bagaimana penerimaan terutama sekali di dalam di sekolah Cikgu Sauneh sendiri atau di bidang industri yang selama ni Cikgu Sauneh ada. Silakan. Okey, terima kasih untuk soalan yang panjang lebar. Okey, seperti mana yang Prof dah huraikan tadi, bermain dengan fitrah kanak-kanak memang tidak boleh dipisahkan. Di mana pun kanak-kanak berada, bukan sahaja di sekolah, di rumah, di mana-mana, apa yang kita nampak kepada budak-budak itu adalah bermain. Jadi sebagai seorang cikgu prasekolah, selama 16 tahun saya mengajar kanak-kanak, saya dapat melihat bahawa keseronokan kanak-kanak itu yang memberi impak kepada keberkesanan pembelajaran. Oleh itu, kita tahu dari mana keseronokan kanak-kanak itu wujud, iaitu dari mana? Dari bermain. Jadi apabila kita memenuhi naluri mereka bermain, secara tidak langsung mereka akan dapat mengikuti pelajaran yang cikgu-cikgu sediakan. Contohnya bagi saya, cikgu prasekolah, untuk mengaplikasikan bermain ini di dalam kelas, terlebih dahulu apa yang penting adalah merancang aktiviti yang sesuai dengan bermain. Contohnya sekiranya seperti kami ada satu panduan iaitu RPT, rancangan tahunan. Maksudnya kami akan ikut setiap tema yang ada dalam RPT. Jadi setiap minggu akan ada tema berlainan. Contohnya kalau tema pada minggu itu adalah kenderaan. Jadi tugas guru adalah merancang apa-apa aktiviti bermain yang berkaitan dengan tema. Jadi bagi saya biasanya akan melakukan aktiviti gigit keyboard. Bukan saja bermain, tapi saya combinekan dengan macam muzik. Dalam mereka bermain, saya akan gabungkan juga dengan muzik. Seperti saya bagi contoh satu tema kenderaan. Sebelum saya memulakan aktiviti, saya akan ajak murid-murid saya untuk menyanyi agar mereka lebih seronok. Lepas mereka menyanyi, kita akan mulakan dengan aktiviti bermain. Contoh aktiviti bermain yang boleh dilakukan dalam tema kenderaan. Cikgu membawa mereka membuat pergerakan seperti sedang membawa kereta. Selepas itu, cikgu menyediakan model-model kereta mainan. Cikgu akan bagikan kanak-kanak itu dalam kumpulan, boleh buat dalam individu. Dan untuk penilaian, cikgu boleh lihat bagaimana tingkah laku kanak-kanak itu semasa mereka bermain. Kadang-kadang ketika murid bermain, di situ mereka akan dapat pengalaman di mana mereka mengetahui kenderaan itu mempunyai 4 roda, kenderaan motor mempunyai 2 roda. Jadi
secara tidak langsung komunikasi mereka dengan kawan-kawan akan terbina, kemahiran berkomunikasi, sosialisasi mereka dan psikomotor mereka. Lepas itu apa lagi soalan? Saya lupa dah. Aplikasi dan penerimaan. Okey, penerimaan. Setakat ini seperti mana yang kita tahu, sekolah telah ditutup dan kita tak ada lagi PDP secara bersemuka, jadi membuatkan ada kekangan untuk cikgu untuk menyediakan bahan, melakukan aktiviti. Tapi untuk PDPR ini kolaborasi bersama ibu bapa telah wujud. Tak nak ibu bapa kena bersama-sama dengan guru-guru untuk melaksanakan PDP. Kalau macam saya, contohnya saya akan membuat sehari sebelum, macam esok akan buat aktiviti ini, malam ini saya akan postkan dekat ibu bapa video melalui WhatsApp, itu kalau dalam online, dalam Google Meet, saya boleh jelaskan panduan apa yang harus dilakukan oleh ibu bapa. Dan untuk penilaian dia pun sama. Sekiranya murid itu telah melakukan aktiviti, ibu bapa tugas dia adalah merakam atau menggambar kanak-kanak yang sedang membuat aktiviti itu dan bagi kepada cikgu untuk penilaian. Itulah tugas kami sebagai guru pada saat ini untuk melaksanakan aktiviti bermain di rumah. Okay. Saya ada banyak lagi soalan lah nak diutarakan kepada cikgu sendiri, tapi insyaAllah lah saya selepas ni akan banyak lagi sebab kita pun nak tahu juga bagaimana cikgu sendiri aplikasikan bermain saya belajar sebelum berlakunya penutupan sekolah, dan bagaimana cikgu bawa satu tema itu dalam bentuk bermain. Jadi akan dikongsikan selepas ni lah. Okey, kita balik kepada Prof. Bustam. Okey, Prof. Ada lagi, Prof? Saya. Okey. Prof, saya ada satu perkara lah yang ingin saya Prof. Okey. Utarakan kepada Prof, lontarkan tadi yang penuh dengan syarat istilah yang perlu sangat-sangat kita fahamkan. Kemudian dalam bermain ini dia juga merupakan satu metod dan satu teknik pengajaran yang dianggap penuh dengan kebaikan sebagaimana yang tadi diuraikan. Dan kita tengok macam-macam kalau kita lihat kepada banyak Erikson, Piaget, Vygotsky, iaitu melihat kepada bermain ini sangat memberi impak kepada imajinasi. Mereka boleh belajar meneroka. Kalau bagi Piaget pula, dia menghuraikan bermain ini mewujudkan kemunculan penemuan baru bagi kanak-kanak itu sehingga mereka dapat meneroka. Bagi Vygotsky pula, bermain ini juga menimbulkan perkembangan bahasa dan pemikiran. Banyak lagi kita tengok kebaikan-kebaikan yang ada pada bermain ini. Ini adalah daripada sarjana-sarjana barat. Begitu juga kalau kita tengok daripada kajian-kajian Malaysia juga banyak. Daripada 2009 hingga 2019 menjelaskan bahawa bermain ini berupaya meningkatkan pencapaian murid. Okey, persoalan saya dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini, iaitu apakah benar bermain ini, walaupun kita telah banyak melihat kajian-kajian ini, tapi persoalan ini perlu dilontarkan juga supaya orang di luar sana, guru-guru terutama guru-guru dan ibu bapa yang merupakan pendidik awal bagi kanak-kanak ini tahu apakah benar permainan ini merupakan satu fakta, iaitu membantu anak-anak itu belajar, atau ia merupakan satu mitos, atau ia sekadar bualan-bualan orang-orang yang ambil diploma, ambil ijazah. Apakah masyarakat kita sudah dan soalan yang kedua, apakah masyarakat kita sudah menerima ia adalah sebagai satu teknik atau metod yang perlu kita aplikasikan pada masa sekarang, memandangkan kita, kalau zaman kita kan Prof, kita main polis entry, kalah panjang. Kalau di Sabah saya tahulah permainan tradisional, tapi
kita tengoklah apa impak dia pada zaman sekarang kan. Tapi kanak-kanak sekarang ni, dia dah hilang dah mula, kita, bagi saya lah, setengah kanak-kanak dah mula hilang dah permainan tu kerana menganggap benda tu sebagai salah satu kelekaan. Tu tak lah, saya lihat ada beberapa, ni bukan tadikan Mawian, kita tadikan luar saja kan. Kita tengok, dia menganggap bahawa bermain ni, cikgu kadang-kadang tengok dia main, kau ni tak nak belajar ke apa macam tu kan. Jadi apa pandangan Prof sendiri? Soalan yang pertama tadi sebelum balik soalan pertama, apakah bermain ini merupakan satu satu fakta ataupun ia merupakan satu mitos, dan apakah masyarakat kita sudah menerima ia sebagai salah satu teknik atau metod yang perlu digunakan pakai sekarang? Silakan Prof. Saya nak tanya Cik Abdul Halim, anda bidang apa? Pendidikan awal kanak-kanak atau bukan? Pendidikan awal kanak-kanak. Ya. Semua orang dalam pendidikan kanak-kanak dah belajar. Yes. Termasuklah Sauneh. Betul? Dan mereka yang belajar, Betul-betul. mengakui benda ini memang fakta yang tidak boleh dinafikan lagi. Kan, satu memang dan jadi kenyataan dari segi saya kata tadi dapat ada susul sejarahnya pun dah begitu, dari segi penyelidikannya pun begitu, dari segi fitrahnya pun begitu. Ataupun orang yang di luar sana bukan dalam bidang, kerana dia melihat main itu dari perspektif orang dewasa, pandangan orang dewasa, maka dia menidakkan main. Sebab seperti yang saya kata awal-awal, main bagi orang dewasa riadah, tak ada kena-mena dengan belajar. Walhal main itu sendiri, seperti yang saya tegaskan definisinya, untuk kanak-kanak belajar tentang dunia di sekitarannya dalam berbagai aspek pun. Yang kedua, itu saya kata mana yang mengatakan main tu tak ada, maknanya dia masih lagi dengan kata beralih bawah tempurung, beralih tempat lah dalam dunia yang sama juga. Orang dah zaman sekarang ni menerima dalam keadaan itu. Sebab itu waktu saya belajar, saya selalu berdoa. Saya minta masyarakat dan cikgu-cikgu di Malaysia ni macam orang di sana pemikirannya. Ini dah belajar pun masih tak terbuka. Adakah belajar tapi menuntut ilmu tu yang tak diamalkan pun tak guna juga kan, tak baik. Jadi yang kedua, tentang strategi dan itu pun saya nampak salah faham. Waimah dah sampai buat pengajian tinggi pun dia tidak dapat menjelaskan, kerana saya tak tahulah kenapa. Tak dapat membezakan antara strategi dan roh kurikulum itu sendiri. Ya. Kalaulah main tu saya kena terangkan lah. Dalam kurikulum yang besar itu elemen main tu ada, dia bukan strategi. Itu sebagai satu landasan. Strategi ialah kaedah. Sebab itu kadang-kadang saya minta maaf lah oleh kerana malam ini saya dah dengar supaya tidak mau sesat dalam kesesatan dalam pendidikan awal kanak-kanak ni. Dan bila saya tahu, saya tak beritahu, saya berdosa. Kalau saya mati pun ditanya oleh malaikat. Itu yang saya takut. Jadi walaupun pedih didengar, kena terima bahawa dalam kurikulum yang besar itu keseluruhannya, elemen main perlu diterapkan sebagaimana kenyataan saya tadi, bahawa kanak-kanak belajar mesti main dan mengikut strategi dan strategi dan juga arahannya. Sama ada. Maknanya keperluan tu semua dia ada dalam. Dia bukan sebagai satu strategi. Jadi itu keperluan fitrahnya. Yang kedua, bila kurikulum, kita sebut kurikulum, kita nak membangunkan kurikulum itu, kita lihat falsafah dia. Falsafah negara kita macam mana nak dijalankan supaya terbentuknya kurikulum. Kemudian, apakah pegangan kita? Pegangan kita pada teori apa? Asas teorinya nak dipegang. Mazhab apa yang kita nak pakai? Kalau dalam Islam kan kita ada 4 mazhab. Kalau dalam pendidikan, mazhab apa yang diguna pakai?
Ketiga, barulah kita masuk apakah pendekatan kaedah nak mengajarnya itu tadi. Dan mengajarnya memanglah dengan bermain. Itu sebagai elemen tu yang perlu ada walaupun macam mana pun. Kemudian barulah teknik. Apakah teknik? Bercerita, teknik membaca, teknik gunakan menyanyi, sumbang saran. Itu teknik. Strategi ialah kaedah. Jadi kadang-kadang saya nak menjawab pun susah. Sebab kepahamannya main tu sebagai elemen keseluruhan. Strategi apa yang dipakai pun perlu ada main. Nak main muzik pun kena. Mengajar muzik dan kanak-kanak kena ada main. Katakanlah, kalau kita mengajar lagu Potong Bebek Angsa. Saunek boleh ke? Saunek betul ke? Potong Bebek Angsa pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Lagu apa lagu kanak-kanak? Tak tahu lagu dia. Okey lah. Kalau kita lagu Melayu, lagu Pak Maman ada kebun lah contoh, ataupun Rasa sayang-sayang rasa sayang ke. Kita suruh peluk tubuh tak main. Budak-budak tu kalau diikat dia mesti dia nak bergoyang juga. Itu pun tak main untuk menikmati. Kalau kita mengajar matematik, kita cakap 1 campur 1 2. Kita tak ada. Itu dia sebagai elemen yang keperluan pada kanak-kanak dimainkan. Kalau bercerita, macam cerita contoh 3 ekor kambing. Kita dengar je. Pada satu hari ada 3 ekor kambing. Dia nak nyeberang jambatan. Tapi kalau tak dinyanyikan, tak dilentakkan, dimain-mainkan, dia orang tak nak dengar. Itu keperluan main dan tekniknya. Jadi kita nampak kelas tu macam riuh. Sebenarnya dia belajar. Janganlah jadi cikgu macam perangai harimau. Gana saja kata, duduk diam. Macam itu. Itu harimau lah. Dia tak takut. Kita jadi sekarang, kita selalu kita dengar sang kancil dengan harimau. Kita pemikiran sang kancil yang cerdas tu kita tak ambil. Maknanya konstruktivis. Yang membina, gunakan ilham. Kalau garang macam imam, memanglah cikgu yang ditakuti. Kita kenalah, sebab guru pendidikan awal kanak merupakan guru pertama bila dia keluar daripada rumah. Selain daripada ibu bapa dia, guru pertama bila berada di luar sana, kita adalah guru pertama pada kanak-kanak yang akan diingati selama hayat dia. Dia tak jumpa orang lain. Tetapi kalau kita mengajar yang membosankan, saya tak tahulah. Sebab itu akan jadi generasi robot. Kan? Apabila saya harap Mawi tak adalah menggunakan satu tema sepanjang tahun tema. Tema itu strategi, tematik. Takkan awal tahun budak belum kenal huruf dan sebagainya kita nak bertema. Dia belum. Itu kalau dalam pendidikan selepas jumpa pendekatan satu konsep bersepadu, unit dan tema tu baru tengah-tengah. Itu pun belum, dia masih behaviorist. Barulah penyelidikan arahan guru, baru projek. Itu pendekatan tema, tapi dah dijadikan, maka guru kita tak kreatif, terkongkong. Memang saya membangun kurikulum hanya garis panduan. Tak kira lah kadar kawasan bangsa dengan kawasan Kampung Berici mungkin berbeza. Kawasan dekat Kampung Batu Cave dengan ini. Jadi mungkin tak serata. Tapi kurikulum jangan lari. Itu sebagai garis panduan. Strategi dan pelaksanaan tu boleh berbeza. Pada saya itu. Mengapa kita dikongkong? Sedangkan kita tak bermain. Kanak-kanak di Damansara Sarahai, dia boleh bermain dengan alat-alat teknologi sebab kemampuannya bagus. Okey. Tapi kalau kawasan yang kos rendah kemampuannya tak boleh. Saya bukan nak merendah. Tapi kena boleh sentri. Tapi yang mengaktifkan. Jadi dalam satu tempat tu mungkin ada kekuatannya. Mungkin budak tu main cara matematik. Saya teringat dulu masa mengajar anak-anak orang asli. Saya pun waktu tu cerita Hindustan kan. Minat. Saya bawa mengajar tu mengisi lagu-lagu Hindustan sebab selama keluarga tu dengan lagu Hindustan. Masa itu Happy Mary Sati tu. Mary Sati. Saya pun cakap
satu campur satu dua, tapi irama tu kita gunakan kandungannya. Tak salah kan Cikgu Saunah kan. supaya kita nak menarik minat sambil main, tapi kandungan matematik, kandungan literasi, kandungan muzik tu tetap sama. Jadi janganlah kita besar-besarkan lagi soal main. Itu faktanya main adalah sepatu keperluan kanak-kanak. Naluri kanak-kanak memang suka main. Tetapi ingat, apabila dia dah dewasa, dia dah berubah main sebagai satu riadah, bukan belajar lagi. Dia dah berumur 7 tahun ke atas, dah tak ada lagi main sambil belajar lagi. Main sebagai satu riadah untuk fizikal, kemahiran bermain, macam jadi pemain bola sepak dan sebagainya. Tapi untuk dia kecil, umur selepas 1 tahun lebih hingga membawa ke 6 tahun, tetap ada elemen main sambil belajar itu. Jadi kepada ibu-ibu, kalau kelas yang senyap tak bermain, budak tu jadi muram durja. Pada cikgu-cikgu, kadang-kadang cikgu-cikgu suka kelas dia senyap. Sebenarnya itu tak mengajar. Kalau kita tengok di luar negara, tempat yang maju, kita kenalah tengok juga lah, jangan kepompong ikut rasa kita. Kelas yang rio senyap, dia aktif. Sebab itu kalau kita tengoklah kanak-kanak kita dengan kanak-kanak di luar negara sana dengan satu umur, kalau kita suruh dia bercakap, budak kita payah nak bercakap. Kalau kita tanya aja, dia tak boleh jawab. Awak cita-cita nak jadi apa? Dia kata tersengih-sengih nak jawab. Tak tahu. Cuba kalau di sana. Sebab dia menerusi main. Dia boleh bercakap dengan kawan dia. Dengan bertanya dan sebagainya. Saya harap itu penjelasan yang seberenggas. Minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi itu satu kenyataan. Saya lihat tak berlaku. Kenyataan yang perlu diterima lah, walaupun pahit dia kata. Kenyataan tapi yang saya rasa maut tak ada. Semua maut okey. InsyaAllah. Okey, saya sangat tertarik lah dengan pandangan Prof sendiri kan. Sebab kita pun faham kalau sekarang masa kanak-kanak ni lah mereka nak bermain. Sebab ini fasa bermain. Bila dah dewasa, dia bukan dipanggil fasa bermain lagi. Betul? Dia akan dipanggil fasa riadah atau fasa bersenam kan. Jadi dari apa yang saya boleh relate lah, kalau kita tak asah mereka daripada bermain, otot-otot mereka ni dia akan jadi macam lembab. Sebab dia tak bermain lah. Macam saya sebelum ni kita ada talk show dengan Ustaz Azizah sendiri pun, anak dia tak boleh buka tombol pintu sebab asas dia tak memperkukuhkan motor halus dia, motor kasar dia kan. Jadi dari situlah, kalau dari asas ni kita tak bentuk dengan baik, bila dia masuk ke fasa dewasa, dia nak buat riadah pun dia jadi macam lembik sebab akar dia kita tak buat dengan baik. Itu baru satu perkembangan Prof. Nanti kita akan tanyakan lagi apakah perkembangan-perkembangan yang lahir daripada bermain ni. Okey, saya nak pergi kepada Cikgu Saunah. Okey, Cikgu Saunah. Tadi ada soalan juga kan? Saya takut lupa kat ni sebab biasalah kita berhadapan dengan dua panel. Okey. Satulah saya nak bertanya dengan Cikgu Saunah. Cikgu Saunah telah mula mempraktikkan bermain sambil belajar. Ingin jugalah saya minta daripada minta dengan contohlah daripada Cikgu Saunah sendiri. Okey, itu satu. Pertama, contoh bagaimana Cikgu Saunah buat contoh bermain itu. Dikatakan bermain tapi dia pada masa yang sama dia sedang belajar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cikgu mesti berhadapan dengan kanak-kanak yang agresif, kanak-kanak yang bosan. Gila kan, main ni tak semua pelajar dia akan follow. Betul tak? Cikgu Sani? Ada juga pelajar yang karakter dia pendiam je, tak boleh mampu nak bercakap. Kadang-kadang kita sebagai macam saya sendiri pun, tak tahu juga bagaimana nak menghadapi situasi ni. Tapi Cikgu Sani ni berpengalaman selama 16 tahun. Macam mana Cikgu Saunah mengatasi pelajar yang sebegini dan dengan cara, apakah Cikgu Saunah bertukar metod ataupun masih mengekalkan bermain juga tapi belajar, tapi bertukar cara permainannya, tapi still dalam keadaan dalam metod bermain juga? Silakan.
Soalan panjang terima kasih. Tak apa, saya cuba. Okey, alright. Okey, untuk soalan yang pertama, contoh PDP kan? Kalau mengikut KSPK untuk KPM prasekolah, memang dalam jadual kami dah ada diselitkan dengan main bebas. Maksudnya ada satu masa dalam dia ada 5 hari. Okey, dalam 3 hari akan ada satu slot untuk main bebas. Main bebas tu maksudnya murid bebas main tapi dia tidak boleh keluar dari kawasan sekolah. Luar kelas boleh, dalam kelas boleh. Dari situ kita akan lihat apa dominan dekat budak, apa tempat yang mereka suka pergi main. Tapi kebiasaan untuk saya, sebab sekolah saya dekat luar tu ada taman permainan. Kalau masa permainan bebas, majoriti budak akan pergi ke taman permainan. Maksudnya mereka lebih gemar bermain di luar daripada di dalam kelas. Jadi untuk PDP saya biasanya buat permainan ini di luar waktu fizikal. Waktu fizikal maksudnya waktu budak melakukan pendidikan jasmani lah kalau ikut subjek perdana. Kalau prasekolah dia fizikal. Jadi untuk contoh PDP yang saya lakukan, saya akan mencipta satu permainan. Contohnya kami akan buat macam baling pundi kacang ke dalam bakul, main sambal bola, main macam harimau anak ayam tangkap harimau, harimau tangkap anak ayam, macam tu. Itu contoh PDP untuk kanak-kanak. Kita melihat apa yang kanak-kanak suka. Sebab mereka kalau di dalam kelas memang kita boleh buat aktiviti bermain tapi terhad. Jadi kita melihat kepada apa yang murid gemar, iaitu berada di luar. Jadi untuk mata pelajaran fizikal, saya akan lebihkan banyak bermain di sana. Lepas tu kita akan daripada sana penilaian yang saya boleh buat adalah kita melihat perkembangan psikomotor budak meningkat, sosial juga meningkat, lepas tu komunikasi juga meningkat. Itu yang soalan pertama. Contoh PDP yang saya lakukan untuk bermain. Di dalam kelas pun ada. Cuma kalau di dalam kelas kita banyak menggunakan peralatan. Contohnya saya bagi contoh tadi, tema kenderaan kan. Kenderaan. Jadi kalau di dalam kelas tu ada door, saya akan bagikan budak itu setiap seorang satu door dan saya akan membimbing mereka cara untuk membina door untuk dijadikan mobile kereta. Itu untuk di dalam kelas. Itu adalah salah satu contoh. Banyak contoh lagi lah lain ikut tema. Ini saya bagi contoh untuk kenderaan. Okey, yang kedua untuk soalan kedua yang Abdul Halim utarakan, iaitu kanak-kanak yang agresif. Okey, tidak dinafikan ketika bermain memang sangat agresif dan kita tak boleh kawal. Tapi satu cara saya untuk kawal kanak-kanak sebelum saya lepaskan mereka untuk bermain, sebelum memulakan apa-apa aktiviti, peranan cikgu sangat penting, iaitu memberikan arahan. Sebelum kita lepaskan mereka untuk bermain, adalah lebih penting kita bagi arahan, kita bagi maksudnya akibat sekiranya kanak-kanak itu melanggar arahan. Dan untuk murid yang agresif, kadang-kadang kalau kita lihat bila kita dah bagi arahan, dia akan macam, sebab dia orang nak bermain. Kalau dia benda tak boleh main sebab terlalu agresif dan awak boleh duduk kelas, dia akan berubah. Dia akan bagi sikap dia yang agresif tu akan berkurangan. Macam tu. Dan untuk yang budak yang contohnya dia pasif, dia tak nak bergaul dengan kawan-kawan dalam aktiviti bermain. Kalau yang tu, saya pun ada satu murid pada tahun ini, dia sangat pasif. Bila aktiviti dijalankan, dia hanya duduk di tempat dia. Bila kita tegur, dia nangis. Bila kita ajak main, dia tak nak. Saya akan biarkan dulu untuk beberapa hari.
Saya biarkan kawan-kawan dia main, dia melihat kawan-kawan dia main. Tapi dalam masa 2-3 minggu macam tu dia timbul rasa minat dekat dia. Dan sedikit demi sedikit dia mula berkomunikasi dengan kawan-kawan dia. Sebab kita sebagai cikgu, kita tak boleh push kanak-kanak sebab psikologi mereka tak boleh diubah secara mendadak. Kita kena perlahan-lahan mengikut keadaan. Setakat itu menjawab tu soalan. Jadi pelajar yang macam tu pun kita kena juga bantu supaya sebab Ya, benefit daripada bermain tu sangat besar lah kan, betul kan? Jadi dia bukan boleh tengok daripada kesan daripada kawan-kawan dia bermain. Lepas tu dia akan rasa macam tertarik, terdorong nampak kawan-kawan macam tu. Bukan meminggirkannya. Okey, baik. Betul. Kita kembali kepada Prof pula. Okey, Prof. Ada soalan Prof boleh ingat ke? Mic Prof. Prof ada di situ Okey, ada. Okey, Prof. Saya selitkan sikit lah. Ada soalan daripada penonton ni. Satu soalan, saya rasa soalan ni pun banyak jugalah, terutama berlaku pada musim pandemik ni lah, yang menjadi kerisauan ibu bapa yang di luar sana. Hatta bukan ibu bapa di luar sana, guru-guru pun risau, kita pun risau, saya pun risau. Dia kata anak saya ni dia terlebih main, Prof. Dia kata pagi, petang, siang dan malam. Dia katalah. Ini soalan ni pun saya nak ajukan juga. Adakah ia baik untuk perkembangan minda dan fizikalnya? Yelah, maklumlah kan. Saya terus terang jugalah. Parent ni pun ada yang kerja daripada rumah. Kadang-kadang tak sempat nak layan mereka ni. Terutama yang kecil lah. Yang besar ni kita tak ada masalah lah. Yang kecil ni kadang-kadang kita tengok dia main saja, tapi main tu ada, okey, boleh bagi dua lah. Ada yang main pada gadget, ada yang main yang mana ada permainan yang disediakan oleh parent. Okey, persoalan dia, apakah ini baik untuk perkembangan minda dan fizikal? Saya tambah lagi, bagi mereka yang main bukan main gadget, bagaimana pula yang mereka yang sibuk bermain dengan gadget? Jadi saya nak tanyalah Prof, apa jawapan Prof, apa pandangan Prof sendiri dengan persoalan yang timbul yang dilontarkan oleh parent yang bertanyakan soalan ni. Apa pandangan Prof? Silakan. Okey. Saya suka bertanya pada Cik Alim lah sebab apa? Tanya saya balik. Saya main police and sentry dulu. Sebenarnya pun dulu kecil-kecil di luar sana bermain aja daripada lepas petang kan. Dan zaman saya pun main juga kan. Sepanjang masa balik sekolah terus main aja kan. Alhamdulillah tuan-tuan berdua pun jadi orang kan. Tak ada pun orang bercerita kesan buruk pada mata, pada malah kesihatan. Saya tengok fizikal pun sihat semua ni. Cik Alim betul cergas lah kerana main dulu kan. Lebih main kan. Cergas. Banyak sangat main. Kalau yang dengan gadget, mana-mana penyelidikan pun mengata adakan kesan gadget bermain sepanjang masa. Banyak yang ditunjukkan kan, saya tak mau cerita lah, nanti orang industri gadget marah saya kan. Tapi kalau tanya orang pendidikan terlalu fokus dengan gadget, satu, dia tidak tahu sosialisasi. Perkembangan fizikal dah tentu lagi kan, bukan hanya satu perkara je. Dan benda-benda lain dah jadi stres dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang main sepenuhnya, kan, peluk dapat, dia main dengan adik-beradiknya kalau dalam rumah, betul kan? Dia lepas main dam, kita kenalah pelbagaikan main, jangan satu main aja. Lepas main dam, kan dia kena pemikiran, main satu, main bongkar, kan, main susun-susun, kemudian main pondok-pondok di penjuru rumah. Tapi pastikan dia main macam kata Cikgu Sauna tadi kan, kena beri arahan, jangan bergaduh, jangan bertekar, cakap yang baik, ikut topik. Mak pun kena jenguk, lepas ni kamu main ini, kita ubahkan supaya dia tak bosan. Sebab dia dah terkurung di dalam rumah kan, kenalah ada penjuru-penjurunya. Jadikan kursi meja tu pasang
Kalau kita tengoklah, pernah dengar tadika Waldorf. Ini pengalaman saya lah buat praktikal di tadika Waldorf. Pernah dengar teori dia saja. Saya pernah praktikal. Itu saya tanya, kalau Prof ni kan pengalaman, cerita kan, apa yang Prof dapat daripada luar negara itu juga? Kalau lah nak tengok, kalau di sini, orang sini kata memang tak guna punya tadika. Tetapi di sana, orang-orang yang elit pun hantar. Mak bapak sana terima. Sampai je kelas, cikgu pun dia dah buat main, katakan dia main jahit-jahit. Dia pun ikutlah menjahit ke apa. Dan dia pasang blanket tau, pakai blanket dia. Peralatannya, dia tak beli yang canggih. Dalam tadika dia tak ada TV pun. Tetapi dia lebih pada persekitaran. Alam semula jadi, dia main saja. Sama ada dia main dramatik ke, main pondok-pondok, main masak-masak, dia benarkan sampai balik. Hari esok datang lagi. Cikgu pula buat aktiviti lain. Dia meniru dan main. Lepas tu dia tengok menyimpan daun dan membilang. Sambil bermain dia, cikgu tu memasukkan elemen pendidikan. Yang orang sini kata domain kan, tunjang. Tapi benda tu ada, kurikulum dia, tapi yang tersirat. Tapi akhirnya, budak-budak di sana pun jadi genius juga. Kita yang beria-ria pendidikan pun tak melahirkan orang mencipta komputer. Kita membuatnya. Kita merosakkan adalah. Kalau kereta tu dia kata spoiler tu perosak kan. Jadi spoil kan, merosakkan kita lah. Orang dah penat cipta. Sebab itu kita ni sebagai arkitek kemanusiaan, kita ingat daripada awal lagi, sama ada dia kata cikgu Sauni, cikgu muzik ni kan, nak meminatkan muzik, janganlah tiba-tiba nak main mengajar C clef, B clef, dia lari. Kalau nota A, kita cakap A elephant, A E elephant, A and G grasshopper. Kan dia lagukan itu, baru dia ingat, binatang, haiwan, dia kaitkan. Dia nak nilai G itu tak ada. Kalau nak ngajar ABC pada peringkat kecil ni dia alfabet tu simbol je. Yang tak memberi makna pada dia. 1, 2, 3 pun simbol. Dia tak memberi makna. Tetapi kalau kita kaitkan dengan benda, nilai 1 apa, katakan 1 sayang sama ibu. Itu ibu aku 1. Lainlah kalau dia ada 4 ibu kan, kita tak tahu lah. Jadi itu antara main dalam pendidikan, main di rumah tadi kan, masa PKP anak dia main. Tapi kita kena susun lah. Ada bongkar-bongkar, main bongkar. Kalau tak mampu nak beli bongkar, pakai tin kat rumah pun tak apalah, pakai tin tu, susun-susun. Kalau nak masak terburung kelapa tu jangan dibuang. Suruh dia kreatif sikit. Macam Cik Alim ni kan bagus juga dia bawa anak dia sebagai satu contoh lah kadang-kadang. Jadi anak dia datang situ main, dia pastikan dia main dengan betul lah. Main dengan pensel, main menconting gambar tak apa. Jangan kita katakan dia tak belajar. Jadi dia bermain menguli tak beli dough ni kan susah kan. Tepung, buat jemput-jemput, tak apa, dia main juga di dapur. Tapi jangan marahkan dia kan. Lepas tu suruh dia kemas balik, susun balik. Jadi kepada ibu-ibu di rumah masa PKP tu, baik imbangkanlah. Dan gadget bukan kita tak benarkan, bagi dia masa, jangan terlalu menyendiri sampai dengan orang lain tak boleh kiri kanan pandang genung baik gadget je kan. Betul tak Cik Alim kan? Kalau boleh anak Cik Alim tu ada tarik balik, tanya Cik Sauni macam mana aktiviti fizikal ni tadi kan. Saya tu tarik dia minatnya, kecerdasan tu yang kesesuaian dengan dunia kanak-kanak itu sendiri. Sebab kita kena ingat sebagai guru, petua dia apabila nak melaksanakan pendidikan kanak-kanak kena lihat umur, main mengikut usia. Jangan pakai belasah je budak umur 4 tahun dengan 3 tahun, 2 tahun kita samakan suruh main yang sama. Yang kedua, individu. Individu tu minat dia apa kan. Janganlah kalau dia tak minat main satu, awak suruh dia main satu.
main benda yang lain yang dia suka. Yang penting apabila dia suka, meningkatkan motivasi dia nak belajar menerusi main. Dan itu juga penting, salah satu untuk meningkatkan motivasi belajar. Sebab apabila guru yang serius macam harimau, ada jadi satu masalah. Bila saya bukan tadika mawar memang ceria, memang seronok dah datang. Jadi ada satu masalah bila bangun pagi suruh pergi ke tadika dia tak nak. Mungkin cikgu dia garang macam harimau. Dialah macam sang kancil ataupun macam ular sawa, dia melekar slow, sebab ular menyusup akal tak akan hilang bisa dia. Dia belajar melukis pattern dia yang cantik, memberi kebebasan sepenuhnya orang belajar. Jangan jadi pula guru kakak tua tau. Dia menghafal benda yang sama. Itu pun tak elok. Jadi kalau ni, walaupun lagu yang sama kan, naik kereta kan, kita boleh rentakkan yang lain lagi. Yang berbagai rentak ikut keadaan sekarang. Itu tak salah kan lagu saya suka main buih sabun. Pernah lagu tu tak? Itu pun dia main. Sambil dia menyanyi, dia celup buih, itu kemudian buih itu gelembung bulat. Itu sains. Kenapa? Terbang dan sebagainya. Jadi ubahlah. Jangan mak kena kreatif lah, ibu bapa di rumah. Dia mengajar macam mana sabun buku dengan sabun beri, sabun cuci pinggan, mana buih yang paling banyak. Tak apalah, berkecah sikit, ambil straw, ditiup. Itu dia main lah, tapi basah sikit lah rumah. Suruh main, tiup di luar tingkap lah, dia nampak macam mana kejadian tu. Tapi kena ingat, budak-budak ni main tak lama. Rasanya Cik Abdul Halim pun tahu kan, anak Cik Abdul Halim main dia tak lama kan, dalam 10 minit pun dia akan berubah. Sebab itu kita kena sediakan berbagai permainan. Dan pastikan kita susun jadualnya, lepas ini pegang buku. Tak kira lah. Tapi dalam satu hari itu mesti ada memegang buku. Itu saja yang saya dapat sampaikan lah. Mungkin terlalu panjang pula. Tapi sangat menarik. Terutama ialah kan, banyak benda saya pun tapi tak adalah apa kata lagu-lagu masa kecil tu mungkin orang lebih tahu kot, tapi banyak benda jugalah tak tahu. Okey. Kembali kepada Cikgu Saunah pula. Okey. Cikgu Saunah mestilah pernah berhadapan lah dengan situasi yang saya sebut tadilah, yang macam yang persoalan yang saya lontarkan kepada Prof tadi, iaitu ialah kita Cikgu Saunah berhadapan dengan student. Saya pun berhadapan dengan student. Pasti berhadapan dengan student yang bermacam-macam ragam. Yang saya nak tekankan ragaman yang berbentuk yang sentiasa bermain. Jadi macam mana? Okey, tambah-tambah adalah sepanjang tempoh PDPR. Kita berhadapan dengan situasi pelajar yang banyak main. Sebab duduk di rumah, kalau kat sekolah kita boleh tengok, kita boleh atasi, kita boleh guide dia, kita boleh bagi gap, maksud gapping masa lah, gap masa bermain, masa belajar. Tapi di rumah kita berhadapan dengan situasi kanak-kanak yang boleh dikatakan sepanjangnya bermain, sebab duduk di rumah dia tengok TV, bermain dengan adik-beradik, main-main dengan kawan-kawan di luar sana. Jadi sepanjang tempoh PDPR ni, bagaimana Cikgu Sauni menghandle situasi atau berhadapan dengan menguruskan di samping untuk mereka ni belajar, tapi tidak lepas daripada untuk bermain juga. Macam mana Cikgu Sauni menghadapi situasi itu? Bagaimana untuk mengawal? Itulah soalan. Okey, ini berdasarkan PDPR ya, maksud masa sekarang. Ya. Masa sekarang memang tidak dinafikan banyak keluhan ibu bapa yang beritahu bahawa anak mereka sentiasa main, tak nak belajar. Tapi bersyukurlah sebagai cikgu prasekolah, kita tak akan halang budak itu untuk bermain, tapi kita jelaskan kepada parents tersebut bahawa bermain adalah salah satu
satu cara budak untuk belajar. Jadi tugas saya sebagai cikgu, saya akan cuba mencari aktiviti yang apa yang budak itu sering main di rumah. Contohnya, budak sekarang kan selalu main akan memegang gadget kan. Saya akan memberikan kebiasaannya, saya akan memberikan kerja melalui live worksheet. Maksudnya, walaupun kanak-kanak itu memegang telefon, tapi melalui telefon itu mereka membuat aktiviti secara live. Saya ada banyak memberikan kerja dekat budak melalui live. Sebelum mereka menjawab soal apa aktiviti dalam telefon tu, saya akan mencari video daripada YouTube kerana sekarang memang banyak YouTube pendidikan PDPR yang telah diupload yang ada kaitan dengan apa yang akan kita ajar. Melalui itu mereka akan mengurangkan aktiviti tengok telefon yang tidak berfaedah. Maksudnya dia akan melihat video itu untuk belajar. Selepas itu dia akan menjawab soalan dalam telefon. Dia secara live ni dia boleh bermain, memilih jawapan, mewarnakan dalam live worksheet yang kami berikan. Dan seterusnya ialah untuk memilih aktiviti di rumah, saya memilih untuk menyediakan bahan yang sedia ada di rumah kanak-kanak tersebut sebab kekangan kita untuk menyediakan bahan seperti di sekolah kan. Seperti yang kita tahu dekat rumah mesti ada bahan-bahan seperti penyepit kain, macam pensel warna untuk membuat dough. Jadi cikgu dan kawan-kawan lain juga akan fikir kalau matematik, mari kita gunakan bermain nombor. Jadi dekat situ ibu bapa payah nak susah hati anak-anak sering bermain. Jadi bila kita dah bagikan aktiviti itu, kanak-kanak ini akan merasa benda itu adalah bermain. Jadi kemungkinan dia akan bermain aktiviti itu untuk esok. Sekiranya nampak benda-benda tu, dia akan bermain dan dia akan mengaplikasikan apa yang kita sediakan. Apa lagi tadi ya? Main di rumah. Okey, contoh-contoh bermain di rumah. Kita boleh bermain DIY, maksudnya mencipta sesuatu. Macam minggu ni saya mengajar tema haiwan jinak. Jadi saya telah memberikan aktiviti dekat budak di mana saya memberikan mereka aktiviti untuk membuat topeng haiwan jinak seperti rabbit. Lepas tu aktiviti origami melipat kertas menjadi kucing. Itu adalah salah satu aktiviti yang boleh dilakukan. Bukan masa PDP, waktu PDP sahaja. Tapi bila kanak-kanak itu sudah belajar, tahu cara nak buat benda tu, mungkin sekiranya dia nak buat benda lain, dia akan yang cikgu bagi, dia akan bermain menggunakan aktiviti yang kita sediakan. Dan kita juga selaku cikgu akan bimbing ibu bapa. Sentiasa komunikasi dengan ibu bapa melalui WhatsApp, Telegram, semua. Okey, itu sahaja. Sangat menariklah juga. Maksudnya, samping kita bagi, maksudnya kita tidaklah menghalang kanak-kanak itu bermain dan kita akan terus mengexplain ibu bapa itu adalah bukanlah salah satu larangan daripada pihak sekolah sendiri ataupun kita menganggap itu satu perkara yang melekakan. Padahal pada masa yang sama dia merupakan salah satu bentuk pembelajaran bagi mereka. Pembelajaran secara tidak langsung. Ya, betul. Jadi dari sinilah kita nampak conclusion dia. Nampaklah bahawa belajar sambil bermain bukanlah satu mitos. Dia merupakan satu fakta yang menjelaskan ia adalah pembelajaran yang sangat memberi impak kepada perkembangan belajar. Oleh itu saya nak tanyalah Prof. Ya, saya. Boleh lagi Prof? Boleh. InsyaAllah. Demi mawib saya bantu. Okey. Benda ni lah banyaklah saya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa, saya ingin tahu. Begitu juga dengan ibu bapa di luar sana. Ketakutan ni juga timbul juga dalam diri saya. Time-time saya belajar dan mengajar.
Yelah, bila saya mengajar, kadang-kadang saya akan take break tau. Sebab saya ada baca satu buah jurnal lah, dia kata pelajar tu tidak dikira bermain sambil pelajar tu tidak dikira sebagai belajar sambil main jika kita bagi arahan, okey, boleh main ni saja. Jadi iaitu bukan dikira sebagai kita telah kekang dia. Okey, saya sangat takut benda macam tu berlaku pada diri saya. Kadang-kadang saya bagi bebas bermain pada belajar-belajar ni, tapi kadang-kadang ketakutan yang lain timbul. Kata, nanti balik rumah dia akan tanya pada parent, belajar apa tadi? Parent kan biasa tanya kan, tanya pada kanak-kanak, dia kata, tanya pada anak-anak dia, tadi balik tadi dekat sekolah buat apa? Main je. Padahal hakikat dia, yang tadi kita dah faham bahawa itu bukan mitos, itu fakta. Main itu satu pembelajaran. Yang bagaimana kalau kita tengok kepada konsep Piaget, konsep Vygotsky, dia kata itu perkembangan bahasa, itu perkembangan pemikiran yang ada pada pelajar. Jadi untuk kefahaman kita sekarang ni, saya nak tanya kepada Prof, apakah perkembangan yang wujud dalam pada diri pelajar ketika dia sedang bermain? Silakan Prof. Ya. Saya tertarik tadi tentang ibu bapa. Sebab katanya cikgu takut bila balik nanti ditanya anak dia kata bermain. Kan? Jadi itulah daripada awal tadi saya cakap tadi. Kalaulah hal pendidikan awal kanak-kanak, Tata dan Tadika, cikgu Saunek kan, ibu bapa masuk campur. Sebab bukan bidang dia pun dia nak ambil masuk campur. Betul tak Cik Alif? Cik Abdul Alim kan? Kadang-kadang seolah dia lebih tahu daripada kita. Dia nak mengajar kita. Sedangkan ini bidang orang lain. Apa hal dengan bidang lain macam bidang perundangan, bidang kejuruteraan? Orang pun tak campur, tak ambil tahu pun. Tidak menghargai keprofesionalan kita. Kita dah diserahkan untuk mengajar anak dia. Itu terpulang pada kita sepatutnya. Dan kita sepatutnya sebagai guru pada hari pertama, kita kena tekankan kepada dia bermain. Itu adalah salah satu platform ataupun satu wadah yang digunakan dalam pendidikan awal kanak, supaya kanak-kanak belajar untuk dalam pelbagai aspek perkembangan tadi, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fizikal, perkembangan emosi, dan perkembangan literasi, dan perkembangan estetik, dan berbagai perkembangan kalau nak dipecahkan. Dan kebanyakannya dia akan melihat kalau budak itu belajar, kalau dia tak dapat keputusan. Sebab yang menjadi masalahnya, kita yang menetapkan keputusan, cara memberi markah, cikgu. Cikgu kata budak ini tak boleh menulis. Tetapi kita tak pernah melihat kekuatan yang lain. Baik. Kita tengok, kita melihat adakah, tapi yang satu pelik, kita lihat, apabila anak dia dah besar sampai sekolah menengah, dia biarkan pula. Dekat tadika dia beria tak berterusan. Itu satu masalah ibu bapa kita ni. Masa kecil, sebab apa dia boleh, konon-konon saya pun mengajar juga, saya tahu. Dia nak ambil tahu. Tapi bila masuk darjah 1, 2, 3, 4, dia biar anak dia. Nak lulus ke tak lulus, tak kisah. Itu memang biasalah. Kan? Tetapi, kalau daripada kecil, tak semua, ibarat perumpamaan lah, dalam satu tandan kelapa, tak semua kelapa tu cantik. Mesti ada yang komen. Kalau musang king pun satu pokok tu, takkan semua buah dia kesip. Ada juga yang buah dia tak elok. Kan? Jadi begitu juga dalam satu kelas kita. Dia ada masing-masing kekuatan. Cikgu Saunai pun pernah lihat kan, ada budak yang tak minat muzik, tapi dia minat sukan. Jadi kalau budak yang bersukan suka bermain tu sangat, kalau kita latih, sampai dia jadi pemain bola yang terkenal, dia pun menghasilkan pendapatan yang lumayan. Kenapa kita tak terima hakikat dunia sebenarnya? Bila kita nak jadikan pemain bola sepak seperti apa tu, Ronaldo ke, Messi ke. Tapi tengok orang lain, kita kata, oh bila kita nak dia jadi Messi, bila budak tu ada kelebihan bakat tu, kenapa tak dia ketengahkan tu? Bakat kecemerlangan diri. Kalau budak tu suka main muzik je kan, kena tegur juga kan. Kenapa?
Sebab masing-masing ada kekuatan. Balik semula tadi, dalam pendidikan awal kanak-kanak, kita kena melihat peringkat tahap umur dan juga minat individu. Individu tu minatnya berbeza. Sebab itu Cikgu Sauneh boleh mengajar muzik dan fizikal sebab dia dulu kecil-kecil dah berminat ke arah itu. Dikembangkan dan sekarang jadi cikgu juga. Begitu juga Cikgu Halim. Sebab dia minat pada budak-budak, macam dia suka banyak bermain, maka dia jadi cikgu pendidikan awal kanak yang cemerlang. Dan saya pun suka main juga dulu kan, main police entry. Jadi itulah. Jadi cikgu sekolah, macam pada peringkat awal, cikgu pada ibu waktu dulu, saya nak ambil bidang ini semua orang gelak. Sebab tahun-tahun 70-an, benda ini tidak wujud dalam kamus mereka. Pendidikan awal kanak-kanak, saya terpaksa menunggu lebih daripada setengah abad, dekat nak setengah abad baru nampak benda ni cemerlang. Kalau dulu orang ketawakan saya sampai keluar air mata, ambil bidang ini. Jadi, kalaulah bidang ini kita tak ketengahkan, maka orang kata terjadilah itu adalah belajar. Kita tidak nak jadikan budak yang insan yang orang yang selalu tak ceria. Jadi melain setelah penat belajar, dia menceriakan diri dia, melalui aktiviti permainan untuk riadah bila dah besar nanti, ataupun dia bersantai untuk menemukan emosi, kata Cikgu Sauneh tadi kan, main muzik kan, mendengar muzik. Ini kadang-kadang kita salah. Muzik tak apa-apa, tapi muzik asli pun tak pernah dengar. Kan? Kadang-kadang yang bersantai, tak apa, kita kena dedahkan semua. Supaya dia jadi insan yang seimbang. Kalau tidak dia kaku je kan, tak boleh bermain. Jadi cikgu-cikgu pun kenalah belajar menyambung macam Cikgu Abdul Halim, memang bagus. Mengajar sambil belajar dan teruskan sampai peringkat yang tinggi mana yang boleh. Macam Cikgu Sauneh, belajar sampai ke doktor. Besok insyaAllah semua akan sampai ke doktoran peringkat. Sampai kita matang, kita baru faham. Pengalaman saja tidak memadai. Tetapi keilmuan itu perlu supaya kita dapat mengimbangkan. Contohnya ada menyambung pengajian. Kalau untuk peringkat diploma ke peringkat ijazah mungkin di salah satu tempat. Mana-mana IPT lah. Tak kira lah sama ada di PIKOM ke kan, dan sebagainya kan. Cik Abdul Halim di PIKOM ya. Itulah. InsyaAllah mungkin kita akan dapat kuliah daripada saya sendiri. Dan saya suka mengongsikan pengalaman itu. Kalau dijemput ke PIKOM, saya insyaAllah datang. Tak kira di mana, kalau Cikgu Sauneh ke PPB ke, kita berkongsikan pengetahuan. InsyaAllah kalau Mawib ke, saya suka mengongsikan pengalaman-pengalaman yang saya timbul sewaktu di luar negara. Okey, baik. Sangat baguslah, sangat padat pengisiannya. Jadi kita tak bolehlah menyempitkan perkembangan hanya satu perkembangan saja. Sedangkan perkembangan yang ada dalam bermain ini, dia macam-macam aspek. Kita tidak hanya perlu fokus pada satu perkembangan, iaitu perkembangan kognitif, pemikiran atau kepandaian akademik sahaja. Sebagaimana yang kita faham dalam falsafah pendidikan, kita belajar falsafah pendidikan tapi banyak tak relate. Macam saya lah, contohnya tak relate pada falsafah pendidikan, iaitu memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh, bersepadu, yang seimbang, meliputi intelek, rohani, emosi, jasmani, garis kan, betul? Okey. Okey, saya nak tanyalah satu soalan. Saya tengok masa sangat-sangat mencemburui kita, Prof. Tadi Prof minta masa sikit, saya rasa tak boleh. Kita kena kongsi juga. Saya harap Prof kongsi sebab masa ilmu yang kita dapat pada malam ni sangat-sangat cukup berharga. Tambah-tambah lagi adalah bersama dengan kita guru yang pengalaman 16 tahun. Tambah lagi dengan Prof orang yang lama dalam bidang pendidikan kanak-kanak ni. Jadi kita ada masa lagi 10 minit. Jadi 10 minit ni saya nak tanya soalan. Tapi bukan soalan daripada saya. Soalan saya ni, saya bagi kat Prof ni banyak. Ada 12. Tapi hanya terjawab 4 je. Sebab masa sangat mencemburui kita. Tapi saya nak bagi satu soalan. Tapi soalan kepada Cikgu Sauneh ni, Cikgu simpan. Lepas ni Cikgu kena buat conclusion terus. Okey.
soalan dia cikgu boleh berikan sekejap lagi. Saya cuma bagi cikgu simpan dan cikgu fikirkan apa jawapan yang terbaik sekali dengan conclusion dia. Dan cikgu dan Prof, saya ada 3 soalan ni, saya berhutang dengan penonton ni. Saya harap dari 3 soalan ni Prof boleh kata goreng-goreng, bagi padat dan orang kata power punya supaya boleh dapat. Okey, 3 soalan ni saya bacakan, boleh Prof eh? Okey, dia kata satu soalan daripada Cikgu Puspa, ketua guru yang terkenal juga ni. Dia kata bagaimana kita perlu memberi kesamaan perhatian terhadap kanak-kanak yang berkeperluan khas ketika mereka bermain bersama. Boleh Prof? Ya. Okey. Yang kedua, bagaimana kita nak menjadikan PDPR ini salah satu tempat untuk murid dan ibu bapa tertarik. Macam mana kita nak jadikan PDPR ni satu perkara yang menyeronokkan bagi cikgu dan ibu bapa. Okey, yang ketiga, laju ke Prof? Minta maaf lah. Okey, yang ketiga, bagaimana guru-guru perlu buat aktiviti bermain tapi hanya segelintir sahaja pelajar yang seronok. Apa yang perlu guru buat dan perlu ke guru tukar mainan ni? Itu. Ya. Okey, yang soalan ini soalan 3 untuk Prof. Soalan yang terakhir ni ada untuk Cikgu Saunel lah. Cikgu Saunel simpan dan lepas ni huraikan dan buat conclusion. Okey, Cikgu Saunel dia katalah, saya bagaimana cikgu kita nak pastikan murid yang pasif ni agar dia berminat bermain bersama-sama. Nanti cikgu belanjalah sikit lagu muzik cikgu kan. Cikgu kan jurulatih kan. Itu conclusion jugalah. Itu permintaan saya lah. Okey, saya terus kepada Prof lah. Dia harap Prof boleh huraikan. Silakan Prof. Ya. Kita sampai 10.30 kan, kita ada berapa dalam 3 minit. Maknanya saya ada 3 minit setengah. Tak ada masalah Prof. Teruskan. Okey. Kalau ada pun 10 minit tu masih kecederaan lah. Tak apa. Saya ini Wang Asri. Okey. Ini masuk. Silakan. Tentang bila berlaku kanak-kanak yang kurang upaya bersama kanak-kanak normal. Tetapi sebab itu, bila di tadika, dia ada khusus tadika yang normal dan tadika yang kanak-kanak berkeperluan khas. Sebab itu saya selalu memberitahu, saya bukan orang yang dalam bidang kanak-kanak berkeperluan khas. Tetapi seandainya berlaku dalam keluarga sendiri, bila samaan bermain, jadi kena maklumkan pada kanak-kanak yang lain bahawa kanak-kanak ini bagi keseimbangan mainan dia lah. Jangan kita bagi sama rata supaya dalam aktiviti bermain kanak-kanak itu bukan hanya sebagai pemerhati, berikan peranan sekali kena geng cikgu itu kan. Jadi sebagai mendidik, menjadikan satu masyarakat yang saling memahami daripada kecil, inilah kita bimbing dia bahawa kanak-kanak yang berkurang upaya dan perasaan simpati dan perlu saling bantu-membantu. Yang itu perlu dipupuk daripada awal. Sebab kanak-kanak kadang-kadang dia tak tahu. Kita sebelum bermain adakan peraturan. Okay? Supaya dia seronok. Begitu juga kadang-kadang kurang upaya tapi dia nak menyanyi juga kan. Tak apa, lagu tak sedap pun tak apa. Suara dia memang begitu kan. Kita kena orang dewasa beri pada pujian. Bagus suara itu kan, bakat. Begitu juga dengan PDPR tu supaya menyeronokkan. Memang apa antara maya dua hala ni macam mana pihak guru pun saya faham tak seronok. Kan? Dia lain daripada bersemuka, betul tak Cik Alim? Jadi mengajar cara satu hala kadang-kadang kita rasa kita seronok tapi seronok. Yang mendengar tak seronok menyeronokkan supaya mereka, ibu bapa dan kanak-kanak sama-sama terlibat. Sebab kalau dulu sejarahnya mereka tahun 60-an dia kata head start, tetapi di tahun-tahun awal 90-an penghujung 80-an dia dah punya bukan pakai head start lagi, ke arah lain.
dia dah menggunakan sistem PDPR ni sebab kawasan yang jauh. Jadi bayangkanlah kalau tahun 90-an dia dah menggunakan yang apa kita rasa sekarang. Jadi sistem itu dia guna pakai, mesti ibu bapa turut serta untuk sama-sama membantu, membimbing selain pada guru yang memberi. Sebab itu kena ada kerjasama dua pihak, bukan guru dibebankan saja tapi ibu bapa tak membimbing. Tapi bila dalam sistem ini mesti dua pihak perlu bekerjasama. Ada perhatian ibu bapa. Tak boleh komen cikgu. Bila ada di rumah ibu bapa, sebab ibu bapa pun tak keluar ke mana-mana. Dan yang ketiga, ada satu minit lagi, aktiviti yang dapat meningkatkan minat. Sebab itu patah balik saya katakan tadi, kena lihat pada umur yang sesuai. Katakanlah kalau Sonia nak buat aktiviti fizikal dan juga muzik, lagu yang macam mana yang sesuai untuk kanak-kanak kecil dan kanak-kanak yang lebih berumur. Kan? Dan kita tengok individu tu bukan semua sama. Ada yang tak nak main kan. Ada yang tak nak melibatkan aktiviti. Mungkin aktiviti tu tak berminat. Sebab itu kena ada kepelbagaian aktiviti, bukan satu aktiviti. Kalau ada orang suka main bola, tapi saya suka main pingpong. Ada yang suka main basketball. Ada yang budak yang pendiam, tapi dia main juga. Nyusun bongkar, main dia. Ada yang suka main air. Jadi sebab itu di tadika tu ada berbagai sudut. Jangan kita paksa pilih satu. Kita dalam dunia kehidupan kita pun kena ada buat pilihan. Bukan satu pilihan. Jadi kesimpulannya, main itu sangat penting dan pendidikan untuk meningkatkan keilmuan kita pun sangat penting. Dan apabila kita jadi orang yang dah berilmu, mempunyai kelayakan dalam pendidikan peningkatan, dan kita boleh dengan keyakinan kita memberitahu ibu bapa bahawa main faktor-faktor persoalan ini insya-Allah dapat diselesaikan. Kita perlu meningkatkan profesional kita. Bukan lagi setakat diploma, ijazah pertama, dan satu masa semua ada sarjana dan kedoktoran. Dan saya mendoakan semua rakyat Malaysia, guru-guru di Malaysia berkelulusan sama seperti ini. Jangan kita ketinggalan 100 tahun sebenarnya. Bayangkanlah kalau tahun 90-an di tempat saya belajar sana, guru-gurunya ada yang di tadika tu dah ada kedoktoran. Kita baru sekarang 2021. Maknanya kita dah jauh juga kita tinggal. Sebab kita adalah arkitek kemanusiaan. InsyaAllah Majlis Agama Islam mengambil langkah yang tepat. Berkeilmuan, bukan saja berpengalaman. Jadi saya mohonlah kepada guru-guru, janganlah kelas tu senyap dan tidak ada keriuhan. Maknanya bila senyap tu tidak ada keseronokan, emosinya terkurung. Satu penderaan senyap berlaku pada kelas itu jika kelas itu senyap. Dan jika itu tak ada bermain, tak ada dengar suara nyanyian. Kalau kelas senyap, beku dan sayu, jadi orang yang senyap jadi tak ceria untuk pergi belajar. Itu saja. Wallahu. Dan jangan takutlah biar kelas itu senyap, kan? Okey, baik. Yang terakhir, Cikgu Sonia. Boleh ke Cikgu? Okey. Yang terakhir, boleh. masa sangat padat betul tak? Masa sangat betul-betul kita. Jadi saya yang ni last lah pada Cikgu Sonia. Dan kalau boleh saya sebenarnya nak bagi tanya yang terakhir juga kepada Prof. Kalau boleh Prof lah. Tapi tak apa, kita sekejap lagi. Tapi saya serah kepada Cikgu Sonia soalan yang terakhir dan terus buat kepada conclusion. Okey, yang berkaitan dengan murid pasif kan? Ya. Okey. Seperti secara keseluruhannya seperti yang kita tahu, main terbukti memberi manfaat kepada aspek kanak-kanak secara menyeluruh meliputi fizikal, kognitif, bahasa. Jadi apa yang kita perlu buat kepada kanak-kanak ini adalah tugas kita sebagai guru, ibu bapa atau juga pengasuh. Tugas kita adalah mendekati kanak-kanak yang pasif tersebut. Kenapa kita harus mendekati mereka adalah kita memberi dorongan, maksud dia
kita bagi kebaikan, kita dorong. Kenapa kanak-kanak tersebut perlu terlibat dalam aktiviti yang diberikan oleh cikgu. Sekiranya dia diam, bagi tahu dia kalau diam awak tak dapat macam ni, kawan lain akan dapat macam ni. Sedikit demi sedikit mungkin kanak-kanak itu akan termotivasi daripada kita punya dorongan, dan seterusnya kita memberikan sesuatu aktiviti yang kanak-kanak tersebut suka. Maksudnya kalau aktiviti yang kita bagi itu dia rasa macam pasif, dia tak suka mungkin sebab dia tak tahu dan tak nak buat benda tu, kita bagi benda yang dia suka. Kita tanya dia nak main apa, macam tu. Itulah. Lepas tu untuk keseluruhannya. Silakan. Jadi Silakan. kalau macam saya suka bagi budak-budak tu ceria sebelum memulakan PDPR. Contohnya saya akan bawa mereka menyanyi. So untuk konklusi saya akan menyanyi untuk semua. Okey, ini adalah lagu kanak-kanak lah. Ini adalah contoh di mana saya akan memulakan PDP saya. Saya akan melihat budak-budak itu akan seronok. Okey, lagu dia tema kenderaan, Bapakku pulang. Bapakku pulang dari kota, Bapakku belikan kereta, kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Boleh menari. Pom 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 pom. Kereta kecil ku berbunyi. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. Bila kita nyanyikan, kanak-kanak rasa seronok dan akan suka melihat apakah aktiviti cikgu lepas ni, apa aktiviti cikgu lepas ni. Itulah cara saya bila mengajar di sekolah. Bukan saja anak murid seronok, tapi saya cikgu Saudi mampu lagi jadi seperti Prof. Yang terakhir Prof. Tadi tanya Cikgu Sonia lah. Cikgu Sonia bila menyanyi lagu itu, siapa ada ingat tak siapa penulis lirik kata dia? Saya tahu. Saya tak pasti, Prof. Saya tahu nyanyi, saya tak tahu penulis dia. Itulah kadang-kadang ya. Prof. Ramai orang di luar sana nak tahu siapa pengubal lagu tu. Silakan Prof. Bukan dia arwah Nasir, arwah cikgu Nasir. Prof sendiri. Dan masa itu dengan TV pendidikan di Jalan Ampang. Cikgu jugalah, saya lah. Jadi saya syahdu pula bila dengar itu. Ada juga orang nak menyanyikan lagi. Jadi untuk orang biasanya saya akan cari lagu yang berkaitan dengan tema. Jadi untuk orang yang di luar sana yang sezaman dengan saya lah atau sezaman dengan Prof, orang yang menerbitkan lagu tersebut adalah Prof Dr. Bustam sendirilah. Jadi saya pun baru tahu saya berhadapan dengan pengubah lagu. Okey Prof. Baru tahu. Yang terakhir ni masa kecederaan, saya bagi 2 minit untuk Prof. Dia penambahbaikan untuk belajar sambil untuk penutup kita kali ini. Silakan Prof. Hilang ke? Okey, tak apalah. Kalau keadaan tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan sesi yang terakhir ini, jadi tanpa okey Prof, boleh ke? 2 minit boleh Prof. Harapan dan penambahbaikan untuk belajar sambil bermain. ID ni. Silakan Prof. Okey. Saya harap gini je lah. Oleh kerana majlis ini di bawah MAWIB yang begitu organisasi yang punya platform, kemudian ada tadika dia sendiri, diharap MAWIB boleh membina
imej tadika yang walaupun kurikulum itu panduan, tetapi dengan kerjasama guru-guru kita membina imej sendiri dengan kerjasama mungkin dari institusi yang mawib ada seperti PIKOM, supaya tadika dia ada satu penjenamaan yang boleh dibanggakan. Memang kurikulum di bawah Kementerian Pelajaran, tetapi strateginya, cara pelaksanaannya, yang itu kita nak lihat supaya ada roh dalam tadika itu, bahawa bila budak ni keluar kita tahu hasil produk tadika itu. Tetapi memakan masa, jangan risau. Kita mengharapkan seperti Abdullah Halim, rakan-rakan yang lain, juga organisasi terutama dari pihak-pihak pengurusan, kita memilih landasan itu dan kita beristiqamah bahawa guru-guru pendidikan awal kanak-kanak di Mawib adalah arkitek kemanusiaan, ke arah mana yang kita nak bentuk pada kanak-kanak itu untuk sebagai pelapis generasi akan datang. Jadi penambahbaikan dari masa ke semasa. Ya, kadang-kadang kita tak terduga berlaku COVID. Jadi kurikulum itu sentiasa bermobiliti, boleh bergerak ke landasan yang pelbagaian itu. Tetapi guru itu perlu dilengkap untuk memenuhi keilmuannya, bukan sekadar pengalaman saja. Bak kata pantun Melayu, berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Jadi kenalah berguru dengan orang yang betul. Kalau nak berguru kena lihat latarnya. Jadi supaya tidak dapat ajaran yang, maksud saya supaya betul lah di landasan pendidikan awal kanak-kanak. Itu selalu saya mendoakan supaya generasi akan datang, sebab anda semua jadi lapis sekiranya saya dah tak ada nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Profesor Dr. Bustam Kamri, Cikgu Sauni. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ni, sharing maklumat, sharing ilmu yang sangat bermanfaat, cukup-cukup bermanfaat bagi saya. Tambah-tambah lagi saya ni yang fakir, yang miskin, masih lagi minta ilmu. Okey, jadi saya bagi pihak majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Sauni. Jutaan terima kasih tak terhingga kerana mencurahkan ilmu, berkongsi pengalaman. Sama-sama. Okey, begitu juga dengan Prof. Walaupun beliau adalah orang lama, jadi masih lagi gagah untuk bersama dengan kita pada malam ini. Jadi jadi begitulah di sinilah pengakhiran yang siri ketiga ya Prof. Kita dah siri ketiga dan nanti insya-Allah untuk siri yang keempat kita akan bersama dengan panelis yang lain. Jadi mudah-mudahan pada malam ini dapat segala ilmu yang dicurahkan pada malam ini sangat-sangat dapat memberi dan sama-sama kita cuba amalkan, walaupun tak banyak, sedikit pun kita cuba amalkan supaya kita dapat menjadi arkitek yang berjaya memanusiakan manusia, iaitu kanak-kanak itu menjadi manusia yang penuh dengan peradaban dalam konteks belajar sambil bermain. Okay, terima kasih ya Prof dan Cikgu Sauni. Semoga ada dapat ganjaran yang setimpal daripada Tuhan kita lah. Okey. Jadi marilah sama-sama kita menutup majlis kita dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Cikgu Sauni dengan Prof kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Kalau saya terserempak ke, kita boleh jumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Sauni kita boleh jumpa lagi Sama-sama. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih Prof.